Jadi hak wali-wali ni orang yang sentiasa musyahadah akan Allah napah demi napah. Aulia. Siapa aulia ni? Yang mengenal aulia adalah aulia. Yang mengenal aulia adalah aulia. Dia tu wali. Oh, kamu wali. Itu ialah. Saya tahu dia wali. Oh, kamu wali lah. Sebab wali yang kena wali. Dia wali-wali ni dia tak mengaku pun. Kadang-kadang orang cerita dia wali ni kadang-kadang lepas daripada dia tak ada, lepas dia mati. Pada masih hidup kalau kita kata Syekh seorang aulia, dia kata saya ni orang awam biasa je. Cuma saya ni kasih pada aulia. Dia gitu biasanya. Hak aulia yang sebenar. Ke aulia-aulia, contohlah kita kata Tok Kenali. Ada ke Tok Kenali isytihar saya wali? Ada? Tok Kenali dia pun isytihar. Ingat baik-baik rakyat Kelantan, sayalah wali Allah. Wali kutub ke, wali abdal ke, nuqabat ke, nujabat ke, dah kira lah sayalah wali. Isytihar di mana? Di Kota Baru oleh Tok Kenali. Ada? Tak ada. Dia biasa timbul-timbulnya lepas mati. Masih hidup Allah nak memelihara. Lepas mati Allah nak jadikan mulia. Maknanya mati dah, tapi atas dunia mulia, disebut-sebut orang. Ini orang mulia yang sebenar. Masih hidup pun dimuliakan oleh Allah. Lepas dia mati namanya kekal. Nak apa? Kekal dengan sebutan orang nama dia. Itu hak wali yang sebenar. Bukan wali yang mengaku dalam FB tu. Ramal ni nak di wali. Akhirnya Imam Mahdi. Dia main gitu lah. Dia wali. Akhirnya naik Imam Mahdi. Dia sikit-sikit gitulah hak mengaku ni. Jadi wali-wali ni orang yang direntahi oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai maqam wali ni dia ada peringkat-peringkat yang berbezalah di antara satu sama lain. Kemudian karamah bagi wali ni, dia karamah perkara mencari adah ni bagi aulia, mereka tidak iktibar, mereka tidak fokus kepada perkara mencari adah. Bagi mereka perkara yang mencari adah ni satu ujian kepada mereka. Berlaku perkara mencari adah bagi mereka ada satu fitnah, satu ujian kepada mereka. Fitnah ujian macam mana? Nanti berpaling hati kepada perkara pelik, lupa akan Allah. Ada berlaku benda pelik pada diri dia kan? Berlaku benda pelik pada dia aulia ni. Selangkah sampai di satu tempat yang jauh, boleh terbang atas udara, boleh berjalan atas air, boleh tahu hal-hal yang gaib, boleh tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Ini benda perkara mencari adah belaka. Jadi apabila dikurniakan perkara mencari adah ni bagi aulia ni, ini satu fitnah, ujian kepada mereka. Ujian macam mana? Nanti hati berpaling. Tidak, hati hanya memandang Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang kepada perkara pelik yang ini ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita orang dulu-dulu tu. Terserempak berada di Mekah. Orang kampung kata, pergi Mekah apa yang ada kampung? Pada ni. Terus sebab dia di Mekah, tiba-tiba dia ada kampung. Mana apa tu? Selangkah. Perkara ni kadang-kadang timbulnya lepas daripada mati. Bukan masih hidup. Kamu tahu tak? Tadi saya subuh tadi pergi ke mana? Lepas tak ada kampung. Saya pergi Mekah, lepas tu baru balik ni. Ada ni. Dah ada cerita. Ada ni. Sebab bagi mereka melangkah langkah yang pendek. Mereka melangkah sampai di tempat jauh, semua Tuhan buat, bukan dia buat.
Dia tak ada ni, tak ada. Sekarang melangkah dekat. Melangkah dekat. Hak tu hak adah. Hak adah kan. Kita melangkah dekat je lah. Hak adah. Tiba-tiba dia melangkah sampai Mekah. Hak tu dipanggil mencari adah. Tapi bagi aulia, melangkah jadi dekat, melangkah jadi jauh ke Mekah, tak ada hak dia. Semuanya afa'alullah. Lepas tu bagi mereka tak ada kiraan hak tu. Hak tu Tuhan buat, bukan hak dia pun, bukan barang dia pun. Kan adah kita melangkah dekat. Melangkah dekat ni bukan kita buat, Allah yang gerakkan kita. Kita melangkah, Allah yang gerakkan. Bila Allah gerakkan kita, ni baju kain di tubuh kita bergerak sama. Allah yang gerakkan baju kain kita. Kan kita bergerakkan baju kain bergerak kan? Ke baju kain tinggal belakang? Baju kain tinggal belakang. Kau telanjang lah jawapan dia. Bila kita bergerak, baju kain bergerak. Allah buat. Itu pegangan. Jadi melangkah dekat, itu adah. Melangkah jadi sampai Mekah, itu mencari adah. Tapi bagi aulia sama. Itu adalah afa'alullah, perbuatan Allah. Ada ni. Boleh terbang atas udara, sama je. Burung terbang atas udara, afa'alullah. Mereka boleh terbang atas udara, afa'alullah, tak ada perkiraan bagi mereka. Sebab tu apabila Abu Yazid Al-Bustami, Sultanul Aulia, raja kepada wali-wali, bila diceritakan, ya Syekh, ada sianu-sianu boleh terbang atas udara. Jawab Syekh Bustami, tak ajib, tak pelik, burung boleh terbang hari-hari. Bukan dia menafikan karamah, tapi nak ceritanya pelik apa? Allah buat seorang boleh terbang, sebagaimana Allah buat burung terbang. Allah buat burung terbang. Quran sebut yatiru bijanahaihi, burung terbang dengan dua sayap. Itu pada zahir. Hakikinya burung terbang Allah buat. Zahirnya bila sayap dia patah, jatuh. Sayap disembuh, terbang balik. Itu hanya pada zahir. Quran sebut burung terbang dengan dua sayap. Hakikinya terbang burung Allah buat. Jadi aulia boleh terbang atas udara ni, Allah buat. Pelik apa? Kata Abu Yazid Al-Bustami. Seseorang dia boleh berjalan atas air, pelik apa? Ikan hari-hari duduk dalam air. Seseorang satu langkah sampai di tempat yang jauh, pelik apa dia kata? Boleh sekelip mata timur dan barat. Tak, ni bukan menafikan karamah, nak cerita duk seru apa benda gitu. Bagi mereka, yang mereka penting adalah al-istiqamah. Apa al-istiqamah? Tetap basiah mereka saah demi saah, nafas demi nafas bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Al-istiqamah tetap lebih baik daripada 1000 karamah. Apa al-istiqamah bagi aulia? Istiqamah basirah mereka hanya syuhud memandang akan Allah, nafas demi nafas, saah demi saah. Kita istiqamah pada belajar, istiqamah pada buat amal. Itu istiqamah kita. Istiqamah aulia ni, istiqamah tetap hati mereka saah demi saah bersama dengan Allah. Itu yang penting bagi mereka. Kita dah berlaku je benda pelik, dia pakai khumung lah. Keramat. Dia panggil keramat belah, dia panggil. Kenal keramat belah? Orang sebut gitulah. Bagi mereka karamah adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karamah bagi aulia ni pada ketika hidup dan kemudian daripada mati mereka itu, pada mati. Ni kadang-kadang di kubu-kubu aulia-aulia illah, kalau orang buat kerja tak baik, ni berlaku perkara mencari adah. Buat kerja tak baik, dia mari-mari nak macam-macam lah, nak minta nombor ekor. Jangan. Orang gila ni jangan main. Gila nombor ekor lah, bukan gila tu, gila nombor ekor. Kan orang gila nombor ekor kan, kalau berlaku aksiden, dia bukan nak tolong orang, dia nak pergi cari nombor hok coh, nombor patah tu nombor berapa, bukan nak tolong orang. Tu dah gila orang panggil. Orang aksiden kita sampai mula-mula kita tolong orang, dah nak cari nombor. Oh gila sungguh.
Gitu, gila lah panggil. Dia pergi kubur aulia, dia nak minta nombor. Ni kadang-kadang akhirnya jadi sesat. Tak jumpa pintu nak keluar. Siapa pagi esok. Dia panggil apa? Perkara mencari adah. Perkara mencari adah. Kemudian daripada mati mereka itu. Ada ni. Ni saya biasa cerita ni. Dia keluarga pada tugu saya lah. Tugu Pasir Tumbuh. Dia keluarga. Tapi dia jumpa dengan tugu ni minta nombor ekor. Kata gila lah. Tak nak beranak. Orang lain mungkin tak berani nak minta nombor ekor. Nak beranak. Minta nombor ekor. Tugu pun mengepek. Marah. Marah dah, memanglah marah. Minta nombor ekor. Tapi tugu ni masa marah, tugu marah kan, bila marah ni tangan gerak lah dah marah. Kamu ni, mana tangan dia kebetulan duduk depan kereta tugu. Jadi tugu ni marah-marah, tangan ni tepuk di kereta lah. Marah tangan gerak kan, kereta marah kan. Kamu ni tepuk di kereta, berkali-kali tepuk di kereta nak marah kan. Dia pun balik lah, dia pun tahu dah. Cuma dia gila je orang nak buat ni. Lepas tu, dalam lepas mana, naiklah nombor hok tu lah hok ni. First prize. Gitu tak? First prize. Hok nombor 1. Naik nombor mana? Naik nombor tugu dia. Tugu, nombor kereta tugu. Kena tugu masa tu katok kereta tu suruh ambil nombor tu lah. Tapi tak boleh tugu, tak boleh royak betul-betul. Itu huraian dia. Ni huraian orang gila. Dia punya tafsir dia. Kan tugu masa marah, kan tu tangan katok kereta, marah. Apa kamu ni katok kereta? Kena tu guna isyarat. Mau ambil nombor ni lah, tapi tak perasan. Tak perasan. Ni dia punya ni pandang ni. Gila. Memang ada orang pergi kubur-kubur aulia minta nombor. Tu akhirnya berlaku musibah. Apa ni? Perkara mencari adah kemudian daripada mati. Dan iaitu karamah ni, pekerjaan yang mencari adah yang nyata, yang zahir daripada orang soleh, iaitu orang yang mendirikan segala hak Allah Ta'ala. Nyata zahir. Ingat baik, bukan kata karamah, mukjizat pun hanya nyata zahir. Hakikatnya perbuatan Allah. Kita bicara mukjizat minggu lepas. Zahir nyata daripada tungkat Nabi Musa alaihi salam. Dah. Hakikinya perbuatan Allah. Hanya zahir nyata pada tangan para anbiya, para rasul. Para anbiya, nabi-nabi dan rasul. Karamah nyata saja. Kubur aulia ni power ni boleh berkah. Dah. Dah. Pandai ni. Ada. Tetapi apa yang Tuhan perlakukan semuanya menjadi ujian. Berlaku perkara mencari adah dalam hidup aulia, ujian pada aulia dan ujian pada orang lain. Kamu nak kebenaran ke, kamu nak kerana dia berlaku benda pelik? Ujian lah. Selepas dia mati, Tuhan nyatakan perkara mencari adah. Contoh tadilah, macam mana boleh sesat? Kawasan kubur tu sempit saja, pintu tidak terkunci, pintu terang-terang, lampu ada, kenapa nak sesat? Mencari adah sesat. Ini ujian. Akhirnya, kubur ni beri bekah, beri kesang. Tu punahlah jadinya. Ini semua ujian mereka. Ini ujian lah. Sebab tu di dalam agama ni, dia yang duk cerita-ceritanya adalah mukjizat. Sebab apa? Nak menyatakan bahawa mereka Rasulullah. Adapun karamah untuk menyatakan mereka wali. Wali tak wali, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut dia kerana dia ikut agama Allah, Al-Quran dan hadis. Ada ni. Adakah perlu wali ni menzahir menyatakan dia wali? Tak perlu. Adapun rasul, dia menzahirkan dia rasul. Malah dia nak menyampaikan agama. Apa bukti kamu rasul? Mukjizat. Adapun wali ni, kita bukan ikut atas nama wali dia, kita ikut atas nama agama yang dibawa Quran hadis.
Perlu tak nyata dia ni wali? Tak perlu, sebab kita nak ikut agama dia yang dibawa. Quran hadis yang dibawa oleh aulia. Bukan nak ikut kerana dia ada karamah. Faham tak ni? Ujian belaka lah tu. Ujian. Lepas dah mati pun sama juga. Kalau berlaku benda-benda pelik pada kubu-kubu semua, bagi orang yang lemah iman, dia pun mulalah kubur lah. Akhirnya kubur je tempat dicari. Ni kena cermat ni, kena cermat. Sebab di awal Islam, Nabi melarang sahabat mengziarahi kubur. Kerana masih lagi ada kesan-kesan jahiliah. Yang mana pada masa jahiliah, orang kafir menyembah kubur. Maka di awal Islam, Nabi tidak membenarkan sahabat mengziarahi kubur. Bayangkan sahabat ni orang kuat iman. Sahabat ni mengucap dua kalimah syahadah dengan Nabi sampai maqam baqa. Hati kekal bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maqam fana permulaan maqam aulia dah. Maqam baqa, kekal hati bersama dengan Allah. Tapi macam mana Nabi melarang ziarah kubur pada ketika permulaan yang sahabat beriman ni, beriman yang sepenuhnya. Sebab sahabat sendiri tak sama kedudukan iman. Hak kuat lah. Hak kembali jadi murtad kemudian pun ada juga. Jadi oleh kerana sahabat ni pelbagai, maka Nabi larang ziarah kubur. Kemudian barulah Nabi perintah ziarah kubur pada begitu. Sama masa kita ziarah kubur dalam keadaan sederhana. Sebab apa? Sebab ramai-ramai kita ni macam-macam jenis orang. Kalau kita kubur. Sebab apa? Kubur ni kubur karamah. Akhirnya orang yang lemah iman ni kok, power, bekah. Pun orang lah jadinya. Jadi orang sekarang ni macam dulu-dulu lah. Biasalah kita ziarah pondok, jumpa tuan guru yang alim. Di samping tu kita pun ziarah kubur tuan guru asal yang mengasaskan pondok. Sebab tuan guru yang ada tu sudah lapis anak menantu dah, bukan tuan guru asal. Kita ziarah tuan guru hidup. Kemudian ada masa kita ziarah kubur tuan guru asal. Orang sekarang ni tak ni. Kamu lagi pondok tu apa? Nak pergi ziarah kubur lalu dah. Lepas tu kalau sempat nak ziarah tubuh hidup, tubuh hidup tu nombor 2. Ziarah kubur nombor 1. Kita pergi pondok ziarah tubuh hidup. Ada masa kita ziarah kubur tubuh asal. Sekarang ni dah nak pergi mana pondok, nak pergi kubur. Dah nak jumpa Datuk Guru, tengok kalau sempat jumpa Datuk Guru, tak cepat tak apalah, boleh pergi kubur tak apa dah. Gitu. Tanda ni jaga molek ni. Kena sederhana dalam bab ni. Kena sederhana. Ada golongan yang mudah-mudah memfitnah orang sembah kubur. Ni satu puak. Ada puak pula berlebih-lebihan dengan kubur. Ada puak sebut kubur je, sembah kubur dia kata orang ni. Ada puak pula kalau kubur kok segala-gala kubur. Kita sederhana. Kita sentiasa ziarah kubur untuk ingat kematian. Faham tak ni? Tapi memang berlaku benda yang mencari adah kepada aulia, kemudian dia mati aulia. Kemudian dia mati. Tetapi karamah ni hanya nyata zahir sahaja pada aulia. Hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karamah iaitu pekerjaan yang mencarikan adah yang nyata dari orang yang soleh, iaitu orang yang mendirikan segala hak Allah taala. Min ibadikas salihin dalam tasyah akhir. Min ibadikas salihin, daripada hamba engkau ya Allah yang soleh. Mana soleh? Al-qaim bihukukillah wa hukukil adamiyin. Orang yang mendirikan hak Allah dan mendirikan hak sesama anak Adam. Itu orang soleh. Hak sesama anak Adam ni pun adalah hukum hakam Allah. Kita suami dengan isteri, hukum hakam Allah yang mewajibkan. Kita mak ayah dengan anak-anak, hukum hakam Allah yang mewajibkan. Kita sesama orang Islam, hukum hakam Allah. Kita dengan jiran tetangga, hukum hakam Allah. Jadi mereka yang soleh, mereka menunaikan hukum hakam Allah, termasuk hubungan dengan Allah dan hubungan sesama anak Adam. Anak Adam yang paling hampir, suami, isteri, isteri, suami.
Mak ayah anak dengan mak ayah ada ni. Mak ayah ni. Anak ni kita ada hukum dengan mereka. Tapi hukum tu hukum Allah Taala. Anak pula dengan mak ayah dia ada hukum pula. Hukum mana tu? Hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang soleh ni menunaikan segala hukum Allah, hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama anak Adam. Itu orang yang soleh. Yang mana soleh adalah setinggi-tinggi maqam syariah. Soleh adalah setinggi-tinggi maqam syariah. Daripada maqam soleh Allah angkat naik maqam aulia. Berlakulah karamah perkara mencari adah. Mana contoh dalam Al-Quran perkara mencari adah? Contohnya yang berlaku kepada Siti Maryam. Banyak perkara mencari adah berlaku pada Siti Maryam. Yang mana perkara mencari adah tu berlaku pada Siti Maryam. Maryam bukan Nabi Rasul, manusia biasa. Itu dia panggil karamah, bukan mencari adah. Dan banyak karamah yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi kenapa tidak digembar-gemburkan karamah yang berlaku pada para sahabat? Tidak, yang kita gembar-gemburkan agama yang diteruskan oleh para sahabat. Karamah berlaku kepada Imam Syafi'i, karamah berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal contohnya. Tapi kenapa kita tidak cerita karamah Imam Syafi'i, karamah Imam Nawawi, karamah Ibn Hajar Al-Haytami, karamah Syekh Ramli? Kenapa kita tidak gembar-gemburkan? Kita nak Quran hadis yang mereka bawa. Dia Syekh Ibn Hajar ni dengan Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar ni semasa, tapi Syekh Ibn Hajar ni dia orang susah. Syekh Ramli ni orang kaya. Jadi murid Syekh Ramli ramai lah, sebab dia boleh tanggung murid dia. Orang nak belajar nikah, orang tak ada belanja, tak boleh pergi kat Syekh Ibn Hajar sebab dia orang susah. Kalau Syekh Ramli ni kok orang senang, orang kaya. Jadi ramailah pelajar. Sebab Syekh Ramli ni dia sara. Pandai sara. Bukan dok sara tu. Sara pandai. Pergi belanja. Pandai dok sara. Dok sara budak ni, dok sara tu benda lain. Dia mana dia tanggung pelajar dia. Jadi ramailah murid Syekh Ramli ni. Dan isteri dia pula adalah perhiasan. Isteri Syekh Ibn Hajar tak ada perhiasan. Dia pun jumpa dengan Syekh, isteri pada Syekh Ramli ni, dia nampaklah perhiasan. Maka balik ke rumah, minta lah dengan abang ajar dia tu. Nak minta emas juga. Abang ajar dia tu pun dia timba air dalam telaga. Angkat timba, ni penuh emas dalam timba telaga, penuh emas. Nak emas ke nak hajar? Dia pun tambah nak abang hajar. Emas tu buang balik. Gitu je lah nak cerita. Dah isteri dia tengok isteri Syekh Ramli ni banyak kakak. Jadi dia ni kosong. Balik minta dengan abang hajar dia. Naklah juga perhiasan. Abang hajar pun timba. Itu lah. Timba penuh emas dalam timba. Nak emas ke nak abang hajar? Gitu je lah. Terus baik bini Syekh Ibn Hajar, dia nak abang hajar. Kalau kena opang learning, tambah nak emas benda ke abang hajar. Mana karamah berlaku pada ulama-ulama muktabar. Tapi kenapa kita tidak gembar-gemburkan? Kita nak ilmu yang dibawa. Perkara mencari adah tu adalah untuk memuliakan. Karamah ni kemuliaan, untuk memuliakan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian mukjizat, setengah daripada pegangan, karamah pun setengah daripada i'tiqad kita juga. Karamah ni berlaku kepada aulia ilah, termasuk karamah berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan wajib i'tiqad bahawa ada bagi Allah Ta'ala malaikah, dan mereka itu malaikah beberapa hamba Allah yang dipeliharakan mereka itu daripada mengerjakan maksiat. Lagi suci mereka itu segala sifat manusia, dan mereka itu malaikah amat banyak, tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu malaikah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
dia nak masuk pula kepada rukun iman yang kedua. Nak masuk pada rukun iman yang kedua, beriman dengan malaikah. Kemudian berpindah pada beriman dengan kitab, dan akhir kitabnya berkait dengan beriman dengan hari kesudahan. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid ni lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Wallahu a'lam.